Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz nak buat satu kisah yang Ustaz pernah rawat satu orang. Ini berlaku sekitar tahun 2001 juga, 2001. Satu lelaki datang jumpa Ustaz dalam keadaan badannya memang kurus, orang Kelantan kurus kekek lah. Kurus kekek dia macam kurus, ada cicak yang kena kepit kat pintu dah. Kurus ni. Jadi dia datang jumpa Ustaz pada 2001. Dia menceritakan, Ustaz cakap apa masalah ni? Ustaz ingat ke dia kena santau, dia kena sihirkan kan? Dia kata, Ustaz, saya telah melakukan kesilapan juga lah dalam kehidupan saya. Saya sebenarnya dulu, saya dulu penjual air apa semua. Jadi penjualan air Ustaz tu, jualan air saya tu amat tidak memberangsangkan dari segi pendapatan penjualan apa semua, kadang-kadang tak habis. Dan itu menyebabkan banyak kerugian lah. Dan sampai dia kuih-kuih dia jual jugalah. Jadi dia tengok kawan-kawan dia cerita kawan-kawan dia ni semua dah kaya-kaya, pangkat besar, pakai BM, Mercedes apa semua. Tapi data saya bukan nak macam tu Ustaz, saya bukan nak macam tu. Saya nak agar kuih jualan saya laris dan kuih saya habis tu je. Dia nak gitu je dia tak mau benda lain. Tu je dia tak mau pakai kaya raya macam BMW, cuma dia laris agar dia dapat membahagiakan isteri dia, dapat menggunakan wang lebih sikitlah untuk anak-anak dia lah. Jadi biasalah orang ni tuan-tuan, orang ni semua ni kalau mereka dalam keadaan terdesak macam ni, mereka akan cuba apa-apa saja yang dapat memberi kepuasan pada dia untuk melariskan perniagaan dia, membuatkan perniagaan dia maju, kedai dia laris apa semualah. Kali ni dah biasa Ustaz dah banyak kali jumpa orang macam ni lah. Tapi bila dia cerita, Ustaz dah dengar cerita dia lah, cuma dia gini Ustaz, saya bila dalam keadaan gitu dan saya rasa kecewa dalam hidup saya, dan taklah orang tak laris apa. Saya pun biasalah cari dukun, cari momon, cari macam-macam, jumpa ilmu pengasih tu, ilmu pengasih ni, jumpa azimat ni, wafat ni, macam-macam buat tapi tak jadi juga. Dia pun beritahu dia jumpa dengan satu orang ni seorang perempuan, dia kata dia boleh bantu untuk lariskan perniagaan orang ni, perniagaan dia. Okey, cuma dia beritahu, syarat satu saja, dia kena kahwin dengan perempuan jin. Kalau dia satu jin perempuan. Jadi Ustaz terkejut dekat lah. Ada juga macam ni kan? Ada juga macam ni yang orang nak kahwin dengan jin. Jadi dia kata jin perempuan tu tidak ada apa, cuma dia tak minta apa-apa, tidak minta apa kita ada persembahan apa-apa, cuma buat perjanjian nak kahwin tu je. Dan perniagaan akan laris. Jin akan buat perniagaan dia akan laris. Jadi buat macam mana dah balik dia fikir, dia tak beritahu isteri dia lah, dia balik fikir. Makan masa lebih kurang 2-3 minggu juga lah. Lepas tu last sekali pergi jumpa dekat rumah tu, dukun perempuan tu, dan perempuan tu pun buatlah upacara untuk memanggil jin perempuan tu. Okey, cuma si lelaki ni dia tak boleh tidur bersama isteri dia setiap hari Isnin dan hari Khamis dia tak boleh tidur. Hari Isnin ataupun hari Ahad malam Isnin, hari Khamis malam Jumaat, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur bersama isteri, dia akan tidur dalam bilik satu bilik khas yang dia buatkan. Dia mana jin tak akan datang lah, ikut dia cerita lah. Jadi balik rumah adalah amalan-amalan yang diberikan oleh dukun pembantu. Dia pun buat hari Khamis malam Jumaat, dia mulakan pada hari Khamis malam Jumaat dulu. Dia buat dan malam tu juga jin pembantu datang, memang cantik lah. Memang cantik dan dia wallah alam dia kahwin macam mana Ustaz tak tahu dia, tapi malam tu dia berlakukan persetubuhan dengan jin tu. Persetubuhan jin tu. Jin tu beritahu dia makin kerap awak bersetubuh, kalau makin kerap dia bersetubuh dengan jin tu, maka makin banyak rezeki dia akan datang. Rezeki akan datang. Okey dah. Dia pun setuju. Pada malam pertama dia pun bersetubuh dengan jin tersebut. Pagi besok macam biasa dia keluar rumah,
siapkan air apa semua, kuih-kuih isi dia dah buat semua. Okey, dia keluar macam biasa. Alhamdulillah laris. Memang hari pertama laris. Habis. Semua isteri, Allah bang, baguslah bang, dah laris. Okey. Dia pun bila macam tu, dia hari Isnin dia tunggu, tak sabar nak tunggu hari Isnin. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kan, tak tunggu. Masuk hari Isnin, tapi hari Jumaat tu laris, hari Sabtu laris, hari Ahad laris. Jadi pada hari Isnin tu, ada Isnin. Okay, hari Isnin tu macam biasa, hari Isnin, hari Ahad malam Isnin tu dia pun masuk bilik tidur. Cuma dia bila isteri tanya, abang apa dia bilik, saya zikir untuk lariskan rezeki. Awak tengok sendirilah, rezeki saya laris kan. Perniagaan saya laris, rezeki kita mewah. Alhamdulillah. Okay. Isteri pun percayalah. Jadi dia pun masuk bilik hari Isnin, hari Ahad malam Isnin tu terus datang jin perempuan dia datang. Kita datang bersama dia. Okay, alhamdulillah besok hari Selasa, Rabu, Khamis memang laris habis dah. Bahkan isteri tambah kuih dan dia pula tambah air macam-macam. Jadi daripada pendapatan dia daripada satu hari dapat 100, nak kena dekat 200, 300 macam. Lepas tu buka lagi cawangan, bukan cawangan kedai tak, tapi cawangan macam orang jual hawker kan, orang tolak dah jumpa orang lain, dia panggil orang lain untuk bagi sebagai ada franchise tempat-tempat ni. Jadi banyak makin lama kena. Jadi oleh kerana dia ni rakus sangat dengan tentang dah lupa diri dah. Sedangkan Pak tu beritahu dah, kamu jangan lupa diri. Kalau kamu lupa diri, kamu akan makan diri kamu. Buat berpada-pada, tapi oleh kerana dia nak benda kaya, lebih kaya, nak lawan kawan-kawan dia ni, maka apa yang berlaku ialah dia minta daripada jin tersebut, untuk bersetubuh setiap malam salam. Jadi makin dia tu kan makan berganda. Sekali dia bersetubuh makin berganda, makin banyak dia buka kedai, sehingga berpuluh-puluh penjual, orang yang jual air ni berpuluh-puluh dia pasang. Akhirnya tuan semua, makin lama badan dia makin lemah, makin lama makin kurus, sehingga satu ketika dia tidak dapat lagi nak lakukan persetubuhan dengan jin tersebut sebab dah termakan, dah masuklah maklumlah tuan semua, kadang-kadang satu hari sampai 3 kali 4 kali dia bersama. Jadi menyebabkan badan dia lemah dan sakit. Akhir sekali bila jin tu datang pada dia tak dapat nak tunaikan hajat dia tu, maka jin perempuan tu marah dan jin perempuan tu terus beritahu, tunjuk asal muka dia. Inilah muka aku sebenarnya. Kalau kau tak boleh layan aku, inilah muka aku sebenarnya. Dia tunjuk, masya-Allah tuan-tuan, dia punya huduhnya perempuan tersebut, jin perempuan tersebut huduh dah. Jadi tak dapat nak bayangkan, terus dia pingsan dan sakit. Tak keluar dalam bilik, isteri dah ketuk pintu tak keluar, dan sekali isteri dah pecahkan pintu, tengok dia kadang-kadang tak sedar diri, bawa pergi hospital tak dapat kesan penyakit dia. Dan sekali pergi jumpa bomo pun tak dapat kesan penyakit dia. Lalu buat pergi ke rumah pawang perempuan tu. Pawang perempuan dia beritahu, inilah kerana dia telah melanggar janji-janji dia. Dia telah terlampau tamak, terlampau rakus. Barulah di situlah baru isteri tahu yang dia ni selama ni dia berada dalam bilik, dia bersama dengan jin tersebut. Inilah dia tuan-tuan, dia datang jumpa ustaz. Untuk ustaz dia beritahu dia, ustaz dia janji nak rawat dia dalam sejak masa ustaz minta dia kena sering berulang-ulang datang berjumpa ustaz. Setiap 2 minggu sekali dia datang jumpa ustaz. Alhamdulillah dia ni patuh, dia dah 2 minggu sekali datang. Ustaz rawat, ustaz ruqyahkan dia rawat dia, ustaz mandikan dia apa semua. Alhamdulillah. Setelah akhir sekali ustaz lakukan mandian Asmaul Husna, menyebabkan untuk mengeluarkan segala energi negatif yang tidak dapat, yang masih ada terlekat pada badan dia. Alhamdulillah, dan dia telah pulih seperti sedia kala dan sekali menjalani kehidupan macam biasalah, tidak ada mewah-mewah lagi. Dan dulu perniagaan dulu yang ramai-ramai semua orang dah lari semua dah. Inilah tuan-tuan ustaz nasihatlah. Ini nasihat dari ustaz. Kita berpada-pada dalam rezeki, mencari rezeki, jangan tamak, jangan rakus dengan rezeki. Kena ingat tuan-tuan, rezeki ni Allah Taala bagi. Walaupun kita bekerja macam mana, kita kerja kuat macam mana, kita kerja berusaha macam mana, kalau Allah dah tetapkan rezeki kita macam ni, macam itulah rezeki kita. Jangan berlebih, jangan tengok orang, ukur baju di badan sendiri. Tengok ukur baju di badan sendiri. Jangan kita ukur baju orang di badan kita. Tak boleh, tak sesuai dengan. Jadi kita kena ukur baju di badan kita sendiri. Jadi ustaz takut gini lah, ustaz takut bila tuan-tuan cuba nak lebihkan apa yang tidak sepatutnya yang tuan-tuan boleh lakukan, maka inilah bahan yang akan berlaku. Tuan tak akan cari jalan singkat, jalan ringkas untuk jadi kaya cepat. Jadi inilah jadi ustaz
nak bagi tips sikit pada tuan-tuan semua. Okey, bagi anda yang rezeki susah, rezeki payah, rezeki kan kadang rezeki dipicit, rezeki kita rasa sempit apa semua. Tuan-tuan kena istiqamah ya, pada setiap subuh, sebelum subuh. Setiap lepas sembahyang tahajud, tuan-tuan kena bangun, sembahyang tahajud, lepas sembahyang tahajud tuan-tuan baca ya Latif. Ya Latif, ya Latif, berarti sebanyak 1000 kali setiap hari. Dawamkan, istiqamahkan setiap hari. Kalau boleh jangan tinggal. Walaupun tuan-tuan dah dapat rezeki yang banyak, tuan-tuan dah kaya, jangan tinggal. Ya Latif, ya Latif, berarti sebanyak 1000 kali. Ini dah hadiah daripada guru ustaz, kepada ustaz dan ustaz ajar kepada anda semua yang menonton video ini. Dan kalau boleh sebarkanlah video ini kepada rakan-rakan kita yang masih terawang-awang dengan bab rezekinya. Bagilah sekiranya mereka dapat amalan ini, mereka dapat kongsikan dan mereka amalkan dan dapat kongsikan kepada orang lain juga, insya-Allah. Kita jumpa di lain episod, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.